Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kaum Rasatan Bani Israel bermula demikian ini. Apabila seorang lelaki daripada kalangan mereka bertemu dengan lelaki yang lain, maka dia berkata, wahai fulan, takutilah Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah perkara yang kamu lakukan, kerana perkara tersebut tidak halal bagi kamu. Selepas itu dia bertemu lagi pada masa yang lain, sedangkan lelaki tersebut masih belum berubah. Keadaannya demikian tidak pula menghalangnya daripada menjadi rakan yang makan, minum dan duduk bersama orang itu. Apabila mereka melakukan demikian, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyatukan sebahagian hati mereka dengan sebahagian yang lain, yakni hati-hati orang yang taat pun telah dijadikan sebagaimana keadaan hati-hati penderhaka. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membaca ayat berikut, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil, sehingga fasiqun, ayat surah Al-Maidah ayat 78 hingga 81. Selepas itu baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dengan begitu tegas, demi Allah, kamu hendaklah menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran, serta menahan orang zalim daripada kezaliman, dan bawalah dia ke jalan yang benar. Hadis daripada Ibnu Daud dan Tirmizi. Targhib. Keterangan, dalam satu hadis yang lain diberitahukan bahawa pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar pada satu bantal. Tiba-tiba baginda sallallahu alaihi wasallam pun duduk lalu bersabda dengan begitu bersemangat, demi Allah yang nyawaku di tangannya, kamu tidak akan mendapat keselamatan selagi kamu tidak mencegah penzalim daripada kezalimannya. Dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW telah bersumpah dengan nama Allah, kemudian bersabda, teruskanlah amal bil ma'ruf dan nahi anil munkar, dan cegahlah penzalim daripada kezalimannya, dan teruslah mengajak manusia ke jalan yang benar. Jika tidak, hati-hati kamu akan menjadi sama seperti hati-hati mereka, yakni Bani Israel, dan kamu akan dilaknat sebagaimana mereka telah dilaknat. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah membaca ayat-ayat Al-Quran untuk memperkukuhkan sabdaannya bahawa salah satu sebab mereka dilaknat ialah kerana mereka tidak mencegah kemungkaran yang berlaku di kalangan mereka. Dewasa ini adalah dianggap satu kebaikan jika seseorang itu bermanis muka dengan semua orang, bercakap mengikut kesesuaian tempat dan keadaan, dianggap sebagai satu kebijaksanaan dan sifat akhlak yang tinggi. Kelakuan ini adalah salah sama sekali. Sekiranya amal bil ma'ruf tidak nampak akan membuahkan sebarang hasil, maka mendiamkan diri adalah sekadar yang diharuskan, dengan syarat tidak menyokong kemungkaran yang sedang berlaku. Sebaliknya, jika amal bil ma'ruf mungkin boleh memberi manfaat, misalnya bersama anak-anak, orang di bawah jagaan, kawan atau pekerja, maka berdiam diri bukanlah akhlak yang baik. Malah orang yang berdiam diri dalam keadaan begini adalah bersalah daripada apa-apa segi sekalipun, sama ada di sisi syariat ataupun pandangan umum. Hadrat Sufyan Sauri radhiyallahu anhu pernah berkata, seseorang yang sangat disayangi oleh jirannya dan dipuji-puji oleh kaum kerabatnya, pada kebiasaannya kemungkinan besar dia adalah seorang yang cuai dalam melaksanakan amal bil ma'ruf dan nahi anil munkar. Ada banyak hadis yang memberitahu bahawa apabila sesuatu maksiat dilakukan secara sembunyi, maka akibatnya terbatas kepada orang yang melakukannya sahaja. Sebaliknya, apabila sesuatu maksiat dilakukan secara terang-terangan, sedangkan orang ramai mampu mencegah maksiat tersebut tetapi masih tidak berbuat demikian, maka akibatnya akan dirasai oleh semua orang. Kini setiap orang renungkan diri masing-masing, betapa banyak kemaksiatan yang berlaku dalam pengetahuan kita dan kita mampu untuk mencegah, tetapi kita masih tidak menghiraukan kemaksiatan itu dan tidak mengambil kisah dan tidak mengendahkannya. Kezaliman yang lebih dahsyat daripada itu ialah apabila ada mana-mana hamba Allah yang berusaha mencegah sesuatu maksiat, maka dia ditentang dan dituduh sebagai orang yang berfikiran sempit, bukan hendak memberi bantuan, sebaliknya terus menentang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa sayalamu alladhina zalamu ayyamun
yanqalibun. Dan ingatlah, orang yang melakukan sebarang kezaliman akan diketahui kelak ke tempat mana mereka akan kembali. Surah Asy-Syu'ara ayat 227. Wallahu a'lam.